wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikram Shah bin Nazari. Nombor matrik I171011855. Okey, bagi presentation ini saya akan membentangkan chapter 13, Complaint Handling and Service Recovery. Okay. Understanding customer response to service failure. Memahami respon pelanggan terhadap kegagalan perkhidmatan. Yang pertama, mengapa pelanggan mengadu? Pelanggan mengadu kerana untuk mendapatkan papasan, untuk melepaskan kemarahan mereka, untuk mendapatkan bantuan bagi perkhidmatan mereka dan prihatin terhadap orang lain. Seterusnya, berapa bahagian pelanggan yang tidak berpuas hati mengadu? Selain itu, mengapa pelanggan tidak berpuas hati mengadu, di mana pelanggan mengadu, dan yang terakhir sekali, apa yang diharapkan pelanggan setelah mereka membuat aduan. Apa yang diharapkan oleh mereka adalah keadilan prosedur, interaksi dan hasil. Seterusnya, dealing with complaining customer and recovering from service failure. Okey. Yang pertama, mengambil aduan secara profesional dan bukan secara peribadi. Yang kedua, bersedia untuk berurusan dengan pelanggan yang marah dan mungkin berkelakuan menghina kaki tangan perkhidmatan yang mungkin tidak bersalah. Yang ketiga, ambil perspektif bahawa aduan pelanggan memberi peluang kepada syarikat seperti membetulkan masalah, memulihkan hubungan dan meningkatkan kepuasan masa depan untuk semua. Dan yang terakhir sekali, membangunkan prosedur pemulihan perkhidmatan yang berkesan. Customer response to effective service recovery. Okey, respon pelanggan terhadap pemulihan perkhidmatan yang berkesan. Kepentingan pemulihan perkhidmatan adalah untuk memainkan peranan penting dalam mencapai kepuasan pelanggan. Yang kedua, menguji komitmen syarikat terhadap kepuasan dan kualiti perkhidmatan. Contoh dia, latihan dan motivasi pekerja sangat penting. Seterusnya, mempengaruhi kesetiaan pelanggan dan keuntungan masa depan. Sebagai contoh, penanganan aduan harus dilihat sebagai pusat keuntungan, bukan pusat kerugian. Okey. How to enable effective service recovery. Cara mengaktifkan pemulihan perkhidmatan yang berkesan. Yang pertama, bersikap positif. Sebagai contoh, di tempat sebelum pelanggan mengadu. Yang kedua, merancang prosedur pemulihan mengenal pasti masalah perkhidmatan. Dan yang paling biasa dan telah menyediakan skrip untuk membimbing pekerja dalam pemulihan perkhidmatan. Seterusnya adalah mengajar kemahiran pemulihan kepada kaki tangan yang berkaitan dan memberi kuasa kepada kaki tangan untuk menggunakan pertimbangan dan kemahiran untuk mengembangkan penyelesaian pemulihan. Okay, next. Bagaimana pampasan seharusnya? Peraturan praktikal untuk dipertimbangkan oleh pengurus. Apakah kedudukan firma? Seberapa teruk kegagalan perkhidmatan? Siapa pelanggan yang terlibat? Kuasa jaminan perkhidmatan. The power of service guarantee. Memaksa syarikat untuk fokus pada apa yang pelanggan mahukan. Yang kedua, menetapkan standard yang jelas. Seterusnya, memerlukan sistem untuk mendapatkan dan bertindak atas maklum balas pelanggan. Yang keempat, memaksa organisasi memahami mengapa mereka gagal dan bagaimana mengatasi potensi titik kegagalan. Dan yang terakhir sekali, mengurangkan risiko pembelian dan membina kesetiaan. How to design service guarantee. Cara merancang jaminan perkhidmatan.
Cara merancang jaminan perkhidmatan ini ada 6. Antaranya adalah tanpa syarat, mudah difahami dan berkomunikasi, bererti kepada pelanggan, mudah dipanggil, mudah dikumpulkan, dan yang terakhir sekali mudah dipercayai. Okey, J customer. Terdapat 7 jenis J customer. Yang pertama adalah the cheap and thief. The cheat and thief. Memikirkan pelbagai cara untuk menipu firma. Dan the thief, pencuri, tidak ada niat membayar set untuk mencuri atau membayar lebih sedikit. Sebagai contoh, perkhidmatan meminjamkan diri kepada skim pintar untuk mengelakkan pembayaran. Misalnya, melewati meter elektrik, mengelakkan kabel TV, menunggangkan kenderaan awal dengan secara percuma. Yang kedua adalah the rule breaker. Banyak perkhidmatan perlu menetapkan peraturan untuk membimbing pelanggan dengan selamat melalui perjumpaan perkhidmatan. Agensi kerajaan boleh mengenakan peraturan untuk alasan kesihatan dan keselamatan. Beberapa peraturan melindungi pelanggan dari segi tingkah laku berbahaya. Misalnya, peronda mengeluarkan amaran kepada pemain ski yang menceroboh di kawasan larangan. Okey, seterusnya, dan yang terakhir sekali, pastikan peraturan syarikat diperlukan, tidak terlalu banyak atau tidak fleksibel. Okey, yang ketiga, the belligerent, orang yang bermusuh. Berteriak dengan kuat, mungkin mengucapkan hinaan, ancaman dan kutukan. Yang kedua, kaki tangan perkhidmatan sering disalahgunakan walaupun mereka tidak boleh disalahkan. Konfrontasi antara pelanggan dan pekerja perkhidmatan dapat meningkat dengan mudah. Lebih baik menyokong tindakan pekerja dan mendapatkan keselamatan atau dari polis jika perlu, sekiranya pekerja telah diserang secara fizikal. Okey, yang keempat pula, family feudal and vendor. Family feudal adalah orang yang bertengkar dengan pelanggan lain, selalunya ahli keluarga mereka sendiri. Dan the vendor adalah vandalism. Perkhidmatan termasuk menuangkan minuman ringan kepada mesin tunai bank, memangkas tempat duduk bas, memecah perabot hotel. Seterusnya, orang bosan dan orang muda adalah sumber vandalism yang biasa terpengaruh. Kesan ini adalah pelanggan tidak senang yang merasa dianiayai oleh penyedia perkhidmatan. Dan yang terakhir sekali, pencegahan adalah penawar terbaik. Okey, yang kelima, the deep back. Berbeza dengan pencuri yang tidak pernah bermaksud membayar di tempat pertama. Tindakan pencegahan lebih baik daripada mengubati, contohnya bersikeras. Okey, pelanggan mungkin mempunyai alasan yang baik untuk tidak membayar sekiranya masalah pelanggan hanya sementara. Pertimbangkan nilai jangka panjang untuk menjaga hubungan dan untuk menangani penipuan pelanggan. Okey, yang pertama, jika ragu, percayalah pelanggan. Jaga pangkalan data mengenai seberapa kerap pelanggan meminta jaminan, perkhidmatan atau pembayaran yang dibuat kerana kegagalan perkhidmatan. Yang ketiga, wawasan dari penyelidikan mengenai kecurangan jaminan. Sebagai contoh, jumlah pembayaran jaminan tidak berpengaruh terhadap kecurangan pelanggan. Niat pembelian berulang mengurangkan niat menipu. Dan yang terakhir sekali, pelanggan enggan menipu jika kualiti perkhidmatan tinggi.
Okey, sebagai kesimpulannya, perkhidmatan yang sangat baik firma akan mendapat kepuasan daripada pelanggan.